apakah hukumnya jika kita tidak bertegur sapa dengan jiran kita? Apakah hukumnya jika kita tidak bertegur sapa dengan jiran kita? Baik, jiran ni siapa? Jiran ni ialah orang yang berada di sekitar kita, di sekeliling kita. Di depan, di belakang, kiri, kanan. Kalau duduk flat, atas, bawah, itu adalah jiran kita. Jadi, soalan yang ditanya kepada saya, apa hukumnya kalau kita tidak bertegur sapa dengan jiran? Jiran ni, tuan-tuan, Nabi suruh kita berbuat baik pada jiran. Dalam satu hadis, Nabi kata, Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Nabi kata, Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Sesiapa yang dia ni beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, kata Rasulullah, falyuhsin, maka hendaklah dia berbuat baik ila jari, kepada jirannya. Jadi, Nabi suruh kita agar kita ni berbuat baik pada jiran kita. Jadi, maknanya berbuat baik, maknanya kita sentiasa melakukan kebaikan pada jiran kita. Kita bantu je, kita tolong je. Itu hak mana kita pada jiran. Jadi, kadang-kadang apa yang berlaku sekarang di tempat kita, kata orang tu sebab kita berbalah perkara yang kecil, kerana pasal mungkin sebab longkang, sebab daun mangga gugur masuk ke rumah kita, kadang-kadang kerana pokok serai, bunga kantan, daun kari, jiran tanam di tepi rumah kita, kita bergaduh, kita berbalah, kita tak bertegur sapa. Jadi bila disoal, apa hukumnya kalau kita tidak bertegur sapa dengan jiran kita? Makanya kata para ulama, jikalau kita tidak bertegur sapa atau kita tak berteriak, kita tak menegurnya, disebabkan kerana adanya perbalahan ataupun kerana adanya pertengkaran, maka hukumnya adalah haram. Adalah haram. Kerana kita merujuk dalam hadis Nabi, tuan-tuan, kalau kita berbalah atau kita bertengkar dan kita tidak bertegur siapa, Nabi bagi tempoh 3 hari je. Lebih 3 hari, maka kita kena bertegur siapa, kita kena tiap. Kalau kita bertemu, kita kena jumpa, tegur, sekurang-kurang beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Maknanya lebih 3 hari, kata Rasulullah, kalau kita masih tak bertegur siapa, maka hukumnya adalah haram. Tapi kata para ulama, jikalau kita tidak bertegur siapa kerana menjadi adat kebiasaan, mungkin kita duduk di rumah taman, kita mungkin balik lambat, kita jarang bertemu, dan kita pun kalau bertemu pun kita tak bertegur siapa. Kita tak bertegur siapa, mana kita tak bertanya khabar. Itu disebabkan adat kebiasaan yang lazim berlaku di tempat kita, bukan sebab kerana perbalahan ataupun kerana pertengkaran ataupun kerana pemusuhan. Ini maknanya bukan kesalahan. Tapi tadi saya kata, kalau kita tidak bertegur siapa kerana ada sebab berlakunya perbalahan ataupun pertengkaran, kita tidak bertegur siapa lebih 3 hari, maka hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Ini kita kena cubalah perbaiki agar kita sentiasa berbuat baik pada jiran kita. Baik, soalan yang kedua. Apakah hukumnya kita gunakan duit yang dapat dari cara yang haram? Apakah hukumnya kita gunakan duit yang dapat daripada cara yang haram? Baik, apa duit yang dapat cara haram, tuan-tuan? Duit yang dapat cara haram ni contohnya duit yang dapat sumber daripada riba, duit judi, rasuah, duit-duit yang dalam bentuk penipuan, itu semua maknanya duit yang kita dapat daripada sumber yang haram. Dalam satu kaedah fiqh, dalam satu kaedah fiqh disebut ma haruma fi'luhu haruma talabuhu. Maknanya dia kata ma haruma fi'luhu, semua perkara yang haram dibuat atau dilakukan, haruma talabuhu, maka haram juga untuk kita mengambilnya atau menuntutnya. Semua perkara-perkara perbuatan yang kalau kita buat tu jadi haram, jadi kita ambil pun jadi haram. Ini kata kaedah fiqh. Termasuk ada kaedah yang kedua, dia kata iza ijtama al-halal wal haram hulibal haram. Bila bercampur antara haram dengan yang halal, maka hendaklah kita lebih beratkan yang haram tu. Lebih berat kepada haram. Maksudnya bila bercampur antara haram dan halal, kita utamakan, kita pentingkan, kita beratkan yang haram.
Ini kaedah yang kedua mengajar kita. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, Allah Ta'ala sebut, Allah beri peringatan, kata Allah, Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, kata Allah, ya. Kata Tuhan, la ta'kulu amwalakum bainakum. Allah kata, janganlah kamu makan di antara sesama kamu harta tu dengan cara yang batil. Cara yang batil ni, kata para ulama tafsir, ialah semua harta-harta yang kita dapat atau kita peroleh dengan cara haram. Seperti mana yang saya kata, dapat duit cara judi, riba, rasuah, ya, tipu. Itu maknanya semua tu ada duit yang kita dapat daripada sumber yang haram. Mana-mana harta atau duit yang kita peroleh atau kita miliki dapat daripada cara haram, kita tidak boleh memilikinya. Dan juga kata para ulama, kita kalau meninggal dunia, semua duit-duit yang didapati itu dengan cara haram tidak boleh jadi harta pusaka. Jadi persoalan ni, tuan-tuan, boleh tak kita gunakan? Maknanya semua duit-duit tersebut kita tak boleh gunakan. Kita tak boleh gunakan, kita tak boleh ambil, ya, dan kita tak boleh memberi nafkah kepada anak isteri kita seumpamanya. Duit tu adalah duit dianggap duit yang tidak halal, ataupun orang kata duit yang tidak patuh syariah, maka kita tak boleh memilikinya. Jadi dalam hal ni ada juga yang bertanya, duit-duit haram ni apakah kita perlu bayar zakat? Sebenarnya kata para ulama, duit haram kita tidak perlu membayar zakat. Duit yang perlu dikeluarkan zakat, duit halal sahaja. Duit yang haram, dapat semua haram, dia tidak perlu untuk kita bayar zakat. Jadi kesemua duit-duit haram ni yang datang daripada sumber riba, judi, ya, duit rasuah, tuan-tuan, ini kita tak boleh memilikinya. Kesemuanya itu hendaklah kita serahkan kesemuanya sekali kepada pihak Baitulmal. Diserahkan kesemuanya sekali. Dan satu sen pun kita tidak boleh mengambilnya. Ataupun ada juga ulama mengatakan hendaklah disedekahkan kesemuanya kepada fakir miskin. Kesemuanya sekali. Satu sen pun kita tak boleh memilikinya. Hendaklah disedekahkan kepada fakir miskin, ataupun yang paling utama, yang paling bagus, diserahkan kesemuanya kepada pihak Baitulmal. Kerana duit tersebut duit yang didapati atau diperoleh dengan cara yang haram, yang tidak dibenarkan pada segi syarak. Dan ada juga para jemaah yang menanya kepada saya, duit haram ni, dia kata duit haram ni ataupun duit yang tidak halal ataupun tidak patuh syarak ni, apakah kalau disimpan dalam perbankan Islam telah pun menjadi halal? Ya. Jadi saya kata semua duit haram ni, asalkan statusnya diambil daripada sumber yang haram ataupun yang tidak halal, walaupun kita simpan dalam perbankan Islam, dia tetap haram. Kerana sumber kita dapat itu pada cara yang haram. Maknanya dia tetap jadi haram. Sebab tu hukum kata semua duit haram ni hendaklah kita serahkan kesemuanya kepada Baitulmal, dan kita tidak boleh memilikinya. Sama mana kita nak bayar bil air tak boleh, nak makan tak boleh, nak tanggung keluarga kita tak boleh, ya, nak bayar hutang pun tak boleh. Duit tu semuanya kita kena serahkan kesemuanya kepada pihak Baitulmal. Maka terpulanglah kepada Baitulmal, ya. Jadi pada kita untuk memiliki jadi haram. Tetapi bila kita telah serahkan kesemuanya kepada Baitulmal, ataupun kita sedekahkan kesemuanya kepada fakir miskin, maka pada sisi mereka telah pun menjadi halal. Baik, Allah alam. Ini soalan yang ketiga. Soalan yang kedua. Yang ketiga. Soalan yang ketiga iaitu dia kata, Ustaz, ada tak hadis Nabi yang menyuruh kita menyelamatkan diri daripada penyakit yang berjangkit, seperti penyakit yang berlaku di ketika ini, coronavirus, yang kita sekarang dilanda penyakit yang menakutkan dan semua dalam kebimbangan, kerisauan. Jemaah kata, ada tak hadis yang menyuruh kita menyelamatkan diri kita daripada penyakit yang berjangkit ini? Baik, tuan-tuan, kalau kita merujuk kepada beberapa hadis baginda Rasulullah, di antaranya lah hadis daripada Imam Bukhari. Nabi kata apa? Nabi kata, iza sami'tum bita'un bi'ardin fala tadkhuluha, wa iza waqa'a bi'ardin wa antum biha fala takhruju minha. Hadis Bukhari. Nabi kata,
Iza sami'tum bi ta'un, bila kamu mendengar tentang penyakit ta'un. Nabi kata bila kamu dengar tentang penyakit ta'un bi ardin, berlaku di sebuah negeri atau tempat, Nabi kata fala tadkhuluha, maka janganlah kamu masuk ke dalam tempat tersebut. Ini Nabi dah pesan dulu dah tuan-tuan, 1400 tahun yang dulu. Nabi kata bila kamu mendengar tentang penyakit ta'un, yang penyakit tu kita faham dia boleh merebak dan berjangkit, bi'ardin, yang berlaku di sebuah tempat, Nabi kata fala tadkhuluha, maknanya janganlah kamu masuk ke tempat tersebut. Dan Nabi kata wa iza waqa'a bi'ardin, bila telah berlaku di satu tempat itu penyakit ta'un ni, Nabi kata wa antum biha, dan kamu ada di negeri itu, fala takhrujuha, maka kamu jangan keluar. Kamu jangan keluar, kata Rasulullah. Ini hadis ni menunjukkan Nabi kata kalau di satu tempat itu ada penyakit ta'un, iaitu penyakit yang boleh berjangkit, dia boleh merebak, Nabi kata kalau kita mendengar tempat tu ada penyakit ta'un, kita jangan masuk. Jangan masuk. Dan Nabi kata kalau kita ada di tempat itu, tempat tu ketika tu penyakit sedang merebak, kita ada di situ, kata Rasulullah, wa antum biha fala takhruju minha, maka kamu jangan keluar. Kerana bila kita keluar saja, ini menyebabkan dia akan merebak dan berjangkit kepada orang yang lain berada di tempat yang lain. Ini hadis yang disebut daripada Imam Bukhari, tuan-tuan. Itu yang pertama lah. Yang kedua, ada satu hadis juga daripada Imam Bukhari yang bermaksud, Nabi kata larilah kamu daripada penyakit kusta seperti mana kamu lari daripada singa. Nabi kata larilah kamu daripada penyakit kusta seperti mana kamu lari daripada singa. Macam mana kita tuan-tuan, kalau kita bertembung dengan singa, kita lari, punya takut kita. Maka macam itulah Nabi kata kalau kita ni tuan-tuan bertemu ataupun orang yang mengidap penyakit kusta yang boleh merebak berjangkit ni, Nabi kata lari seperti mana kamu lari daripada singa. Jadi ini menunjukkan hadis ni, kata para ulama, iaitu kita ni supaya kita hendaklah menjauhkan diri kita daripada tempat-tempat yang ada penyakit yang sedang merebak, wabak yang sedang melanda, ya, supaya kita tidak akan terkena pada penyakit tersebut. Sebab tu saya cakap awal tadi, ya, kaedah yang ulama ajar, kata para ulama ad-darar yuzal, semua perkara-perkara yang boleh bawa kepada kemudaratan hendaklah dihapuskan, hendaklah dihilangkan. Jadi saya nak cadangkan, dan di ketika ini, ketika wabak sedang merebak, ada benda-benda yang sunat, ya, yang kita lazim buat. Jadi untuk kita ambil langkah-langkah pencegahan, ya, supaya kita ni elakkan daripada sentiasa bersalaman. Contohnya di surau-surau, kan, di masjid-masjid, yang menjadi amalan para jemaah apabila lepas solat, ya, sama yang fardu, dan kalau kita bertemu kita bersalaman. Ya, bila kita bersalam tu makna berlaku sentuhan. Mungkin orang yang kita salam tu ada penyakit yang berlaku di ketika ini. Pasal pada saya salam tu adalah sunat, dan salam tu tidak semesti dengan kita ulurkan tangan. Kita boleh bersalam dengan perkataan, ya, ataupun kita letakkan tangan di dada kita seumpamanya ketika sedang merebak penyakit ketika ini. Jadi untuk nak ambil langkah pencegahan, untuk kita mengelakkan kita daripada terkena penyakit tersebut, iaitu saya kata kita hindarkan daripada bersalaman atau tangguhkan dulu daripada bersalaman. Kerana salam itu adalah sunat, tapi di ketika ini menjaga kesihatan daripada penyakit yang sedang merebak adalah wajib. Kerana kaedah mengatakan al-fardu afdal minan nafal, perkara yang fardu itu hendaklah kita utamakan daripada perkara sunat. Kerana salam tu adalah sunat, tetapi menjaga kesihatan terhadap penyakit yang sedang merebak ketika ini adalah wajib. Hendaklah kita utamakan yang wajib terlebih dahulu. Sebab tu kita kena ambil langkah pencegahan. Jadi hadis ni tuan-tuan menunjukkan kepada kita bahawasanya memang kita disuruh untuk menyelamatkan diri kita, ya, diri kita, ahli keluarga kita, isteri kita, anak-anak ketika penyakit sedang merebak di ketika ini. Sebab tu pada saya tuan-tuan, marilah kita bersama-sama, ya, berusaha kita ambil langkah-langkah pencegahan, ya, agar penyakit ini tidak bertambah teruk ataupun bertambah serius kalau kita tidak ambil langkah-langkah pencegahan.